waktu jam 8 pagi di Dubai. Nantikan ketibaan pemain ke-26 Harimau Malaya. Itu pesanan bersahaja Hamidin sekaligus membuatkan peminat tak senang duduk menanti ketibaan pemain terbabit yang difahamkan sudah berada di Dubai, Emiriah Arab Bersatu UAE. Difahamkan pemain baru itu kemungkinan ialah pemain kacukan Malaysia Belgium Dion Coles yang kini beraksi bersama kelab Denmark FC Midtjylland. Menguatkan perkabaran Coles menyertai skuad kebangsaan apabila pengendali negara Tan Cheng Ho akui mahu beri tumpuan untuk menguatkan lagi bahagian pertahanan pasukannya menjelang pertemuan getir menentang UAE. Dari segi statistik dua perlawanan yang terakhir ini kita agak longgar di bahagian pertahanan kita dan juga kita perlulah secepat mungkin untuk mengatasi kelemahan tersebut, dan saya nampak dari segi prestasi dan komitmen pemain-pemain dah menunjukkan satu keyakinan juga. Bila coach cakap macam tu, barisan pertahanan sebahagian daripada perancangan coach untuk strengthen lagi dalam 3-4 hari ni untuk cari gandingan yang sesuai, yang betul-betul strong untuk lawan UAE? Ya, itu sebahagian daripada perancangan kita lah, kerana dua game kita berisiko yang agak ketara juga, tetapi itu secara keseluruhan kita nampak daripada kesilapan individual, itu saya rasa kita boleh perbaiki dan kita haraplah sesiapa yang diturunkan dapat memberi tumpuan 100% dalam perlawanan menentang UAE yang cukup penting nantilah. Okey, baik. Misi penting Malaysia, Dayang, akan berdepan dengan pasukan ke-73 terbaik dunia dan pasukan ke-8 terbaik di Asia UAE dalam kelayakan Piala Dunia. Zulmi Zainal Azam dah ready dah nak reveal apakah benar Dion Coles akan beraksi untuk Malaysia. Okey, baik. Menarik ya, saya tengok video daripada Presiden FM tadi. Sangat yakin, dia tak sebut nama. Saya sempat tinjau Twitter klub Midtjylland, tak ada update apa-apa. Dion Coles pun tak ada update apa-apa kat Twitter ke Instagram, tak ada. Dia memang simpan surprise-nya, gambar anak je ada. Jadi saya nak tanya Zul. Orang dah canang lah ni. Yes. Confirm tak confirm ni? Dion Coles akan menjadi pemain ke-26 Malaysia di Dubai. Okey Akbar, bukan Akbar saja yang nak tahu. Dekat DM Instagram saya kira ada dekat 100 orang bertanyakan berkenaan dengan status Dion Coles jadi ke tak. Okay. Janganlah simpan rahsia, kami dah tak sabar. Dan banyak lagi permintaan ataupun komen-komen daripada peminat Harimau Malaya khususnya. Nak tahu berkenaan dengan jadi ke tak Dion Coles ke skuad negara ini. Okay. Menjawab pada persoalan Akbar, beberapa hari yang lalu menerusi kenyataan rasmi daripada klub Denmark, kelab Dion Coles itu sendiri mengatakan Dion Coles akan menyertai skuad negara untuk 3 perlawanan, iaitu bertemu UAE, Vietnam dan juga Thailand dalam aksi terakhir. Selepas saya kira dalam tempoh 30 minit, kenyataan rasmi itu dipadam oleh kelab terbabit sebelum mereka tukar dengan status lain. Selepas itu tiada komen balas daripada kelab terbabit mahupun daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, jurulatih Tan Cheng Ho dan juga pemain termasuk pegawai-pegawai daripada badan induk itu. Jadi ini menimbulkan persoalan pada ketika sudah seperti terberitahu berkenaan dengan dah bocor rahsia lah. Seperti itu kehadiran Dion Coles untuk skuad negara, pemain yang pernah berdepan dengan kalau kita lihat tadi Salah dan juga berlanggar bahu dengan Salah. Betul. Jadi Kelab dia pernah kalahkan MU. Okey, teruskan. Apa dia? Jadi ada menguatkan lagi perkabaran ini apabila pemain ini dikatakan sudah berada di Dubai untuk menyertai skuad pemain negara. Pemain ini itu dialah. Betul, Dion Coles. Jadi saya difahamkan juga pemain ini tiba di Dubai pada 31 Mei, iaitu hari inilah. Hari ini. Seperti yang kalau kita lihat tadi, apa yang dikatakan oleh Datuk Hamidin bahawa nantikan perkembangan ataupun pengumuman rasmi daripada FM sendiri. Jadi saya masih lagi ternanti-nanti berkenaan dengan pengumuman ini, tetapi kuat untuk saya katakan pemain ini adalah Dion Coles berdasarkan kenyataan rasmi daripada kelab dahulu dan juga hasrat pemain ini yang pernah menyuarakan untuk beraksi dalam Liga Malaysia dan juga bersama skuad kebangsaan jika tidak dipanggil menyertai skuad Belgium
Alright, okey. Tapi kalau betul lah perkembangan ini memang ada confirmation yang memang benar dia akan menyertai Harimau Melaya, ya Zul, memang dia boleh slot in dengan pasukan kita? Okey, itu juga menimbulkan persoalan. Adakah Dion Coles ini dipanggil pada saat akhir? Ini Sempat ke nama dia nak masuk? Itu yang kita risaukan, kata aku tak sempat. Tetapi apa yang saya lihat berdasarkan peraturan pertandingan di peringkat AFC itu sendiri ataupun FIFA, seramai 23 pemain boleh didaftarkan untuk mana-mana kejohanan ataupun kejohanan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ketika ini skuad negara membawa seramai 25 pemain dan pendaftaran 23 pemain itu boleh didaftarkan sehari ataupun dalam tempoh 24 jam sebelum perlawanan sebenar. Jadi sebenarnya ada ruang untuk Dion Coles ataupun mana pemain menyertai skuad negara dalam sesuatu perlawanan. Daripada 26, 3 pemain akan kena drop untuk perlawanan sebenar. Jadi 23 pemain yang akan terpilih dalam sesuatu perlawanan untuk 3 perlawanan menentang UAE, Vietnam dan juga Thailand. Okey, baik, mana boleh main lah. Tapi Zul kan, soalan ni sebenarnya kalau saya nak tanya Zul, tak ada sebenarnya. Tapi tak apalah, dah halang Zul dekat sini kan. Muhammadul Sumareh ambil masa untuk keserasian dengan tim. Betul. William Medipola lagilah sama. Walaupun ada masa tempoh yang cukup. Bro, baru datang 3-4 hari. Macam mana nak blend dengan pemain rasanya? Macam mana? Apa agak daripada Zul? Soalan cepu mas Betul. ni Zul. Soalan ini akan ditanyakan oleh peminat kepada pihak Kejuruteraan Surat Kebangsaan. Tapi saya ingat begini, pemain Dion Coles ni ibarat pemain import. Kalau kita ambil contoh untuk pasukan Liga Malaysia, Manuel Hidalgo didaftarkan hari ini dan esok dia main untuk pasukan Pahang. Tak kira bukan Hidalgo saja, mana-mana pemain import begitu melalui proses itu. Tidak sempat serasi, tidak sempat bermain, tetapi pemain ini diturunkan untuk perlawanan mana-mana pasukan. Jadi saya kira proses dia sama, situasi yang sama untuk Dion Coles yang sebenarnya sudah didaftarkan ataupun sudah berada perancangan Tan Chen Ho sebelum pengumuman senarai 25 pemain. Itu yang saya difahamkan dan saya kira akan ada menimbulkan masalah keserasian, tetapi Chen Ho perlu bijak ataupun tahu menggunakan pemain ini jika benar Dion Coles menyertai skuad kebangsaan ataupun dalam erti kata lain, Dion Coles ni ibarat pemain import untuk dibawa dalam satu peranan bagi skuad Harimau Melaya. Alright, Walaupun saya tak puas hati, masih jawapan tu. Okey. Tak naklah tanya banyak sangat tentang Dion Coles, banyak sangat cerita Kita tentang simpan dia, esok kan? sebab kita tunggu pengumuman rasmi yang saya jangkakan akan berlaku esok. Jadi kita akan expand. Kita lagi tanya Zul pun macam kita tunggu pengumuman rasmi dia macam Perdana Menteri hari ini. Okey, tapi kita nak sembang pasal teammates Dion, bakal teammates yang lain lah. Malaysia sekarang ni nak masuk total lockdown. Betul. So diorang kat sana jauh, sebulan dekat Dubai. Jauh dengan family kat sini of course yang risaukan. So rindu, mood diorang macam mana Zul? Adakah diorang dalam keadaan tertekan ataupun adakah mereka masih lagi tenang di sana? Tipulah kalau kata diorang rasa macam tak risau kan dengan perkembangan atau keselamatan kesihatan keluarga di Malaysia yang ketika ini kita tahu dah menjangkau angka berapa entah saya pun tak sempat tengok, tapi saya rasa fokus dan juga sikap pemain ini dia profesional dalam menghadapi apa juga tugasan. Terutamanya pemain-pemain ini sudah lama, bukan baru kali pertama dipanggil menyertai skuad kebangsaan. Pemain-pemain ini sudah bersama skuad kebangsaan sejak usia remaja lagi. Jadi mereka tahu bagaimana untuk membezakan keadaan dan juga suasana dalam kamp kebangsaan dan juga dan memberikan ahli keluarga. Dan apa yang kita boleh kongsikan, sebenarnya kita dapat lihat di media sosial perkongsian daripada Badan Induk Bola Sepak Negara FM sendiri, bagaimana kita lihat suasana yang cukup harmoni oleh pasukan kebangsaan. Dan kalau kita dapat lihat baru-baru ini viral prank yang dilakukan oleh pemain negara membabitkan Sumareh dan juga Safawi Rashid sempena birthday Coach Tan yang ke-53. Jadi kita lihat video ini.
What a surprise. Nampak Terkejut Coach Tan Show Tan. ada panik juga kat situ. Memang Presiden pun panik tu. Panik. Sebab yelah dah kalah hari Tolong Barin. Mana tahu tak puas hati dalam padang terbawa-bawa kat luar kan. Yelah. Nasib baik prank je. Tengok Nasib momen baik tu prank. nampak lah. Tapi apa pun nampak okey. Nampak pasukan negara masih dalam keadaan yang boleh dikatakan positif untuk menghadapi aksi sebenar. First lawan UAE nanti. Betul. Saya difahamkan juga semua pemain mendapat update terkini daripada family. VC, video call dan sebagainya untuk dapatkan pengembangan terbaru lah. Okey, tak apa. Kita tutup jap cerita pasal national team. Right. Besok disambung kan? Janji kan? Zul ada lagi esok. Okey, kita nak Part 2 Part 2 guys. Okey, kita nak pindah ke cerita tentang Liga Malaysia. Right. 30 Mei tarikh terakhir untuk jendela pemindahan kedua Liga Malaysia. Perak macam mana? Dengan cerita lepas pemain-pemain bintang keluar ni, diorang berbelanja untuk dapatkan pemain baru. Betul. Itu perkembangan ataupun maklumat yang kita terima. Pasukan Perak antara pasukan yang betul-betul manfaat last minute ataupun hari-hari terakhir jendela perpindahan kedua Liga Malaysia ini, apabila saya difahamkan mereka berjaya menandatangani mungkin dalam 3 pemain baru. Sebenarnya ramai lagi, tapi yang dah confirm yang saya boleh katakan sah kat sini adalah 2 pemain daripada Lubnan, iaitu Samir Ayas dan juga Jad Noreddin. Jad Noreddin ini adalah pemain yang pernah beraksi bersama Perak pada 2018, tapi tak lama mungkin atas faktor kecederaan ataupun prestasi, tetapi kembali ditagih untuk skuad Chong Yifat bagi saingan Liga musim ini, termasuk Samir Ayas seperti saya katakan tadi. Kalau anda boleh lihat di TV ketika ini, 2 pemain Lubnan yang dibawa masuk untuk perkuat, di mana Samir Ayas selaku pemain tengah dan juga Jad selaku pemain pertahanan. 3 lagi pemain yang saya difahamkan menyertai skuad Perak adalah Michal daripada England, Zaubairu Garba, pemain Cameroon yang memiliki kerakyatan Indonesia, dan juga seorang lagi pemain, Ghislain Konan, pemain yang pernah beraksi dalam Ligue 1 Perancis. Keseluruhannya Perak FC berbelanja mendapatkan 9 pemain, 4 pemain untuk Perak 2 dan 5 pemain untuk pasukan Perak 1. Jadi timbul persoalan, mana pergi pemain-pemain lain selepas ini, di mana saya difahamkan Akbar dan Dayang ada pemain yang akan diturunkan pangkat ke Perak 2. Membabitkan mungkin pemain seperti Kareka, Leandro Dos Santos ataupun Sergio Aguero yang dipinjamkan dari Pahang mungkin akan beraksi bersama Perak 2. Okey, Zul, diorang ni sampai berbelanja ambil pemain yang pernah beraksi dekat Liga Perancis apa semua ni, tengah kaya ke Perak ni? Ada banyak duit. duit Itu penyokong Perak marah ni. Cakap banyak duit diorang. banyak duit pula Perak ni sekarang ni kan. Tapi apa yang saya difahamkan, dana untuk membeli pemain-pemain baru ini mereka ada. Mereka mempunyai perbelanjaan untuk menampung kemasukan pemain baru, dan juga di mana melepaskan bintang-bintang mereka. Saya difahamkan 6 ke 7 pemain sebelum ini mereka berjaya mengurangkan sekitar hampir RM500,000 gaji bulanan. Setengah juta? Setengah juta. Kita bayangkan. Betul ke? Saya difahamkan. Siapa paling tinggi? Guilherme de Paula mempunyai gaji sekitar lebih daripada $20,000. Kalau convert pada ringgit Malaysia sekitar RM120,000. Guilherme de Paula, itu yang saya difahamkan. Sebulan. Jadi pemain-pemain lokal lain sekitar dari 40,000 ke 70,000. Saya tak mahu sebut nama di sini, tetapi itu anggaran kasar pemain-pemain tempatan yang menerima gaji daripada pasukan Perak. Jadi bayangkan melibatkan 6 hingga 7 pemain, itulah kos yang dapat dikurangkan setiap bulan. Betul. Itu perbelanjaan yang dapat dikurangkan, tetapi sebenarnya dana itu dah ada untuk membeli pemain. Dah dapat jimat duit lagi. Yes. Dana dah ada standby. Okay lah, at least diorang ada planning lah kot. Kalau kita nak bagi benefit of the doubt kan. Tapi saya melihat langkah yang bijak juga sebenarnya daripada pasukan Perak ini, mengeluarkan pemain tanpa perlu bayar pampasan. Betul. Itu juga saya nak tanya tu. Tapi adil ke buat macam tu, Zul? Adil tak adil itu kemahuan pemain. Pemain sendiri yang minta keluar. Memohon untuk melepaskan. Dalam peraturan, bila pemain itu masih ada kontrak, tapi dia minta keluar ataupun tamatkan kontrak, persatuan tak perlu bayar apa-apa. Tak hutang Itu terkandung dalam peraturan?
Terkandung dalam peraturan tetapi mengikut klausa-klausa tertentu. Jika pemain bersetuju, maksudnya kat sini ada mutual agreement antara pemain dan juga pasukan. Mutual agreement lah. Mutual agreement. Jadi bermakna saya kira pasukan tidak perlu bayar sehingga akhir musim seperti yang termaktub dalam kontrak itu. Jika pemain menerima sehingga ataupun 30% daripada baki kontrak itu dipersetujui, maka itulah yang dibayar oleh pasukan terbabit. Tetapi keseluruhannya ini langkah yang orang tak perasan bahawa mereka dapat mengurangkan bajet untuk mengharungi baki saingan Liga 2021 bagi pasukan The Boss Gaurus. Bijak. Rasa macam excited pula nak dengar apa lagi latest update Perak FC nanti kan. Okay, thank you so much Zul. Banyak yang kita cover ni. Cuma Perak dah saya cover, sekarang national berdebar ni team nak dah cover. semua pun berdebar nak tunggu Dion Cole ni betul ke, tapi Zul tadi macam nak cakap betul, dia dah sampai Dubai dah cakap. Dia dah sampai Zul dapat Dubai. maklumat mana ni? Ada daripada sumber dalaman saya Ya, boleh kat katakan. siapa tu? Tetapi saya Berapa boleh persen boleh katakan, percaya? nak cakap persen ni saya suka ni. 99% Dan Coles akan menyarung jersey. Bagusnya sumber Zul ni. Okay, you heard it first. Kalau Zul tak yang betul cakap. belanja kita. Okey, Okey. Rumput Timah Zul kita jumpa esok.